Okey, Assalamualaikum. So, hari ini kita akan sambung untuk tajuk cukai pendapatan. Okey, kalau sebelum ni saya dah tunjukkan untuk cukai jalan. Hari ini untuk cukai pendapatan. Cukai pendapatan ni siapa yang kena bayar? Semua individu yang bergaji dan syarikat yang beroperasi di Malaysia. Siapa yang mengutip cukai pendapatan? Yang mengutip cukai pendapatan ialah LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Okay, so tu kena tahulah siapa yang mengutip, siapa yang kena bayar. Okay, so cukai pendapatan. Kita baca pada tahun 2022, Puan Norma mempunyai pendapatan tahunan. So kita kat sini dia dah bagi pendapatan tahunan sebanyak 51,400. Beliau telah mendermakan RM300 kepada sebuah badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan, so kalau untuk derma kita panggil dia sebagai pengecualian. Gajinya, okey sambung. Setiap bulan gajinya dipotong sebanyak RM61 untuk potongan PCB, potongan cukai bulanan. Maksudnya setiap bulan dia bayar RM61 kepada LHDN. Dia bayar 61, 61, 61. Itu maksud dia. Okey, jadual 3 menunjukkan pelepasan cukai yang ditutup oleh Puan Norma. Okey, so kita tengok jadual. Bila tengok jadual, terus tengok untuk bahagian kiri dan juga kanan. Contoh individu ni memang ada satu saja, so kita akan ambil nilai 9,000. So gaji hidup 2,500, had dia 2,500, 2,500 sama, jadi kita ambil sahaja 2,500. Ada 7,000 dengan 6,555, so kita ambil yang ni. 3,000 dengan 3,500, so kita akan ambil 3,000. 3,500 tu tak boleh lah. Kita akan tengok mana nilai yang paling kecil, kiri dan kanan. So ni kita tak ambil. Terus buat macam tu bila baca. Okey, bawah ni jadual dia. Okey, nanti dulu kita baca soalan dan bertanya. Hitung pendapatan bercukai. Okey, so kita nak tahu pendapatan bercukai. Apa rumus untuk pendapatan bercukai? Untuk pendapatan bercukai adalah sama dengan pendapatan tahunan, tolak pengecualian, tolak pelepasan, tolak allowance. P tolak P, tolak P, tolak E. Allowance jika adalah. Kita tengok betul-betul soalan. Kalau soalan kata ada allowance, so kita kena tolak pendapatan bercukai. So pendapatan tahunannya ialah 51,400. Tolak pengecualian ni tadi RM300 dia derma. Tolak pelepasan ini semua ni ialah pelepasan. So kita ambil nilai yang kita telah highlightkan tadi, 9,000. Tolak 2,500. Tolak dengan 6,550. Tolak dengan 3,000. So, tolakkan semuanya. Kita akan dapat nilainya adalah RM30,050. Okey, teruskan baca. Seterusnya, dengan menggunakan jadual 3.1, kadar cukai pendapatan individu untuk tahun taksiran 2022, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Puan Norma. Okey. So, untuk nak kira seterusnya, cukai pendapatan, kita nak buat apa? Langkah-langkahnya adalah, yang pertama, kita tengok dulu nilai pendapatan bercukai ni. Sekiranya ada satu perkara yang perlu diingat, sekiranya nilainya pendapatan bercukai ni kurang daripada 35,000. Jadi dia layak untuk menerima rebate sebanyak RM400. Walaupun tak dinyatakan dalam soalan, tapi ni kena ingat, rebate ni kena ingat 400. 30,000 kurang daripada 35,000 kan? So, kita akan dapat rebate sebanyak 400. So, kena ingat. Next, kita tengok 30,000 ni berada pada baris mana? Baris 1, 2 atau 3? Baris 1, 2 atau 3. 30,000, so kita ada kat sini. So, mana nak ambil? Kita ambil nilai yang atas ni. Untuk 20,000 yang pertama, kita ambil yang atas ni. Jadi macam mana nak kira? Okay, so kita kira cukai sama dengan
RM150 tambah dengan kurungan. Okay, so kita ada balance-nya berapa lagi? So kita ambil nilai yang ni. 30,050 tolak dengan 20,000 yang pertama, 20,000 darab dengan kadar dia 3/100 tolak rebate 400. So kita akan dapat cukainya adalah RM51.50. Ini maksudnya pada tahun tersebut dia kena bayar cukai kepada LHDN sebanyak RM51.50 setahun. Cukai pendapatan kita bayar setahun sekali sahaja. Okey, seterusnya C. Berdasarkan jawapan anda di 15B, adakah Puan Normah perlu membuat bayaran tambahan cukai pendapatan? Terangkan jawapan anda dan sertakan nilai berangka. Kejap. Untuk menyokong penjelasan anda. Okey. So macam saya kata tadi, PCB tu maksudnya dia bayar setiap bulan. Berapa ringgit PCB yang dia dah bayar? Ni, dia dah bayar setiap bulan RM61 selama 12 bulan. Dah 1 tahun dah dia bayar RM61 tu setiap bulan. Jadi PCB yang dia dah pun bayar berapa? So kita kira lah. Okey, untuk PCB dia bayar RM61 setiap bulan selama 12 bulan. So 61 darab dengan 12 dapatlah 732. Maksudnya dia dah bayar selama ni kepada LHDN dalam masa tempoh setahun pada tahun 2022 ni, dia dah bayar sebanyak 732. Sedangkan cukai yang sepatutnya dibayar cuma ni, RM51.50. Okey, jadi berapa lebihan yang dia dah bayar? So kita kira lah 732 tolak RM51.50. So kita dapat RM680.50. Ni sebenarnya dah terlebih bayar. Okey, dah kira-kira kita tengok balik soalan. Adakah Puan Normah, soalan tanya, adakah Puan Normah perlu membuat bayaran tambahan? Jawab soalan dulu. Adakah Puan Normah perlu membuat bayaran tambahan? Jawapannya tidak. So tidak. Perlu, tidak perlu. Tidak perlu. Kerana apa? Kerana PCB melebihi cukai. Puan boleh juga jawab macam tu. Okey. Lepas tu, seterusnya apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh Lembaga Hasilan Negeri selepas itu? Apa tindakan dia? So, tadi tulis kat sini lah Okey, 2. LHDN, apa kena buat? LHDN kena pulangkan balik lah. LHDN perlu memulangkan semula lebihan sebanyak RM berapa tadi kita kira? RM680.50. Tu saya macam rebah sikit. Harap boleh faham lah. LHDN perlu memulakan semula lebihan sebanyak RM680.50 kepada Puan Normah. Okey, selesai. So, selalu ingat untuk jawab apa yang soalan tanya. Jawab apa yang soalan tanya. Okey, seterusnya soalan Terengganu. Pada tahun 2022, Encik Ramli dan isterinya mendapat gaji tahunan masing-masing sebanyak RM60,000 dan RM50,000 dan RM50,000. Mereka telah mendermakan 400 setiap orang kepada Badan Kebajikan yang berdaftar. 400 setiap orang. Maksudnya Encik Ramli pun derma 400, isterinya juga derma 400 sebab dia kata setiap orang. Diberi bahawa jumlah pelepasan yang dilayak dituntut oleh Ramli dan isterinya ialah okey. So pelepasan dia dah bagi siap-siap, dia tak bagi jadual. Dan PCB masing-masing yang dipotong ialah okey, ni ialah nilai PCB dia.
Masing-masing dipotong. Okey. Dengan menggunakan jadual 2, kadar cukai pendapatan individu untuk taksiran 2022, hitung cukai pendapatan taksiran bersama. Oh, ini dia nak tahu pendapatan taksiran bersama. So dia nak buat cukai, dia tak nak buat individu, dia tak nak buat berasingan, tapi dia nak buat bersama. Okey, apa nak buat? So sama macam tadi. Hitung cukai pendapatan tapi taksiran bersama. So apa nak buat? So langkah pertama ialah kita kena tahu dulu pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai P tolak P tolak P tolak E. Pendapatan tahunan tolak pengecualian tolak pelepasan tolak allowance sekiranya ada. So pendapatan dia berapa? 60,000. Sebab dia nak buat bersama, jadi kita kena tambah dua-duanya bersama, 50,000. Kemudian tolak dengan derma ni. Pengecualian 400 masing-masing. 400. Tolak lagi dengan dia punya pelepasan. 28,500. So kita akan dapat nilainya adalah 80,700. Okey, dapat saja pendapatan bercukai. Kita tengok jadual adakah dia berada di sini atau di sini. 80,000. 80,000 so dekat sini. Apa nak buat? Ambil nilai yang atas untuk 70,000 yang pertama. Jadi kita buat cukai sama dengan 4,600 tambah dalam kurungan ambil nilai 80,700 tolak 70,000 yang pertama darab dengan tak muat pula ya. Kejap. Saya tulis semula. Cukai sama dengan 4,600 tambah kurungan 80,700 tolak dengan 70,000 yang pertama darab dengan ni 21%. Tadi tak muat. 21%. Okey, so kita kira kita akan dapat nilainya adalah 66,847. So ni cukai dia. Oh, tadi saya lupa saya cakap pasal rebate tadi kan kat atas ni tadi. Rebate ada dua sahaja ya. Rebate ialah untuk sekiranya pendapatan bercukai kurang daripada 35,000 akan dapat rebate. Lagi satu rebate ialah zakat. Zakat juga kita akan diberikan rebate. Okay. Selesai untuk soalan A. So untuk soalan B, adakah Encik Ramli dan isterinya perlu membayar bayaran baki cukai pendapatan kepada LHDN? Terangkan jawapan anda dan sertakan nilai berangka untuk menyokong penjelasan anda. So sama macam tadi, maksudnya apa? Setiap bulan selama 12 bulan Encik Ramli dan juga isterinya dah bayar PCB ni. Dua nilai ni dia dah bayar. Jadi dia dah bayar 290, 230. Jadi PCB untuk B sekejap hang. Untuk PCB dia dah bayar sebanyak dia kata 290
dan 230. Ni dah bayar dah. 1 tahun dah bayar. Darab dengan 12 bulan. Potongan cukai berjadual, PCB setiap bulan dah bayar. Okey, jadi berapa sebenarnya yang dia dah bayar? So dia dah bayar 6,240. Ni dah bayar. Yang ni adalah nilai yang perlu dibayar. Ni cukai, dia kena bayar banyak ni. Ni dia kena bayar. Tapi yang dia dah bayar banyak ni. Okey, so maksudnya cukai tu lagi banyak. 6,842. Yang dah bayar baru 6,240. Okey, baca balik soalan. Adakah Encik Ramli dan isterinya perlu membuat bayaran baki cukai? Ada kena buat bayaran ke? Yalah. Sebab tak cukup. So jawapannya ialah ya. Berapa lagi yang tak cukup? Okey, cuba kira berapa lagi yang tak cukup. Cukai dia sepatutnya 6,847 tolak dengan 6,240. So yang belum cukup lagi ialah 607. Ya, kerana tidak cukup RM607. Okay, so simple sahajalah. Boleh? Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Saya mungkin akan buat 2 fasa nanti cari yang fasa seterusnya lah. Okey, pendapatan tahunan Amir adalah sebanyak RM72,099 termasuk allowance. Ini adalah allowance. Dia telah menderma sebanyak RM500 kepada badan kebajikan yang diiktiraf oleh kerajaan. Kenapa soalan selalu cakap diiktiraf oleh kerajaan? Sebab ingat untuk pengecualian hanya untuk badan yang diiktiraf oleh kerajaan sahaja kita boleh buat pelepasan cukai. Kalau bagi dekat kawan-kawan untuk hari jadi tu tak ada. Kita tak boleh claim dalam pendapatan cukai pendapatan, Dia menuntut pelepasan cukai individu sebanyak RM9,000, insyuran hayat RM2,500, insyuran perubatan RM800, gaya hidup RM2,500. Amir telah membayar zakat sebanyak RM840. Jumpa pun zakat ni. Okey, RM840 ni nilai apa? Ini adalah untuk zakat. So ini kita panggil dia sebagai rebate. Okey. Seterusnya, hitung pendapatan bercukai. Okey, pendapatan bercukai. So, apa nak buat pendapatan bercukai ni? Pendapatan bercukai, macam saya kata tadi, pendapatan bercukai adalah P tolak P tolak P tolak E. So, pendapatan dia ialah RM72,099. Tolak dia punya derma RM500. Tolak semua pelepasan dia RM9,000. Tolak lagi RM2,500. Tolak lagi RM800. Tolak RM2,500. Rebate tak payah tolak. Lepas tu kita tolak lagi apa? Allowance RM6,600. Tolak RM6,600. So, berapa pendapatan bercukai dia? Pendapatan bercukainya ialah RM50,199. Seterusnya, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Amir. Okey, so dia memandangkan hanya satu baris ini saja yang diberi. So, RM50,000 kita ambil yang ni untuk RM50,000 yang pertama. Jadi, apa nak buat jalan kerja kita ialah kita ambil nilai ni. 1,000 cukai adalah sama dengan 1,800 tambah dengan, so kita ambil 50,199 tolak dengan 50,000 yang pertama darab dengan kadar 14%, tolak dengan rebate. Rebate tadi ialah zakat yang dibayar, 840. So, kita akan dapat nilainya adalah RM987
sen. Okey, selesai untuk bahagian pertama. Terima kasih.